Yo, what's up guys, Pierre Andre is back. Alright, hari ni aku baru je create satu YouTube channel baru aku, iaitu Pierre Andre Vlog, di mana aku akan vlog tentang kehidupan harian aku. So kalau korang berminat nak tahu, jangan lupa subscribe guys. Alright, ciao. For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, Ungkap balik cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Yo, what's up guys, Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Yes, kita bertemu lagi dalam channel Andre Brothers. Untuk kali ni aku nak react dengan satu isu atau satu berita yang aku actually baru baca di salah sebuah portal yang mengatakan diorang nak angkat seorang anak muda, seorang pengarah muda dan seorang YouTubers yang terkenal, iaitu Syahmi Shazli sebagai ikon pengarah muda. So, aku nak react, adakah ini wajar atau tak wajar? Siapa Syahmi Shazli ni? So, aku yakin korang semua mesti tahu siapa dia, dan korang mesti kenal sebab dia adalah seorang YouTubers yang aku rasa sangat famous di Malaysia, dan juga seorang pengarah baru. Dan aku rasa korang pun mesti tahu kan, dia punya filem baru dia, itu Mail Tote the Movie. Aku nak sebut pun takut tersalah sebut nanti, dia lain jadi dia Mail Tote the Movie yang baru je mendapat kutipan luar biasa guys, sangat luar biasa. So apa yang aku nak react hari ni adalah berkenaan dengan saudara Syahmi Shazli. Adakah wajar dia diangkat menjadi ikon pengarah muda ataupun tidak? So kalau kau tanya pendapat aku, honestly guys, okay, sebabkan aku pun pernah menjadi salah seorang pengarah muda pada satu ketika dulu, dan in fact waktu tu akulah pengarah yang paling muda, tak ada lagi yang lagi muda selain aku. Selepas tu kita tahu kita ada seorang pengarah muda yang baru, iaitu Syafiq. Of course mesti korang kenal kan, adik Samsul, dan dia adalah seorang pengarah yang sangat berbakat guys, sangat luar biasa hasil karya dia. Aku sangat adore dengan hasil-hasil karya dia. Dan sekarang kita ada seorang yang lebih barulah, itu Syahmi Shazli. So siapa Syahmi Shazli ni? Kalau korang tanya aku, honestly aku kenal dia sebagai seorang YouTubers yang banyak buat short drama ni lah, drama-drama pendek yang pada aku kelakar lah, lucu. Dan in fact dia adalah seorang YouTubers yang antara terawal kot yang beranikan diri untuk menonjolkan bakat dia dalam bidang boleh katakan pengarahan juga. Walaupun waktu tu dia belum lagi dapat title FDAM, dan sekarang kita tahu kalau seorang pengarah drama atau filem, korang mesti ada title belakang FDAM. So FDAM ni kira macam Persatuan Pengarah-Pengarah Malaysia lah. Dan okey, aku nak baca kat sini sikit daripada berita harian online. Syahmi bakal bergelar ikon. So Kota Baru, Kelantan. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bakal menobatkan YouTubers popular yang juga sutradara Syahmi Shazli 25 sebagai ikon pengarah muda pada majlis apresiasi bulan depan. Dia adalah dia punya ni semua. Okey, ini aku nak bercerita tentang aku punya view sebagai seorang pengarah filem, sebagai seorang pernah diangkat satu ketika dulu pengarah muda. Apa pendapat aku? Adakah wajar atau tidak wajar? Honestly guys, kalau kau tanya pendapat aku, ia adalah satu tindakan yang wajar daripada FINAS, dan aku sokong 100% untuk mengangkat Syahmi Shazli sebagai ikon pengarah muda. Kenapa? Kenapa aku bersetuju? Sebabnya, okey, kau kena faham, Syahmi ni dia bukan seorang yang datang daripada orang industri. Kita tahu dia memang jauh daripada golongan orang-orang industri. Seperti aku sendiri, memang aku dilahirkan, mak aku seorang pelakon, dan of course aku kira
kira orang industri jugalah, walaupun mak aku bukan seorang pengarah filem, tapi dia seorang pelakon dan mengenali ramai orang-orang yang terlibat secara langsung dalam industri. Begitu juga dengan Syafiq. Kita tahu Syafiq, bapa dia Datuk Isra Aslam, seorang pengarah, penerbit yang luar biasa, menerbitkan filem-filem yang sangat hebat. So kalau nak compare antara aku, Syafiq dan Syahmi, guys, aku sangat respect dengan Syahmi. Pasal apa? Dia sendiri berjaya mengangkat diri dia daripada orang luar sehingga berjaya masuk ke dalam industri, semua dengan hasil titik peluh dia. Dan in fact aku baca dalam portal ni, dia ada cakap pengerusi Finas Zakaria Abdul Hamid berkata Syahmi dianggap pengarah muda yang berjaya mengangkat martabat industri sinematik tempatan apabila filem pertama garapannya Mael Tote The Movie yang bermodalkan tabungan sendiri bernilai 300,000 dan meraih pulangan 7 juta, guys. So ini satu kejayaan yang sangat luar biasa. First filem kau dapat 7 juta. Aku first filem. Sebab tu aku cakap kenapa aku sangat setuju dan wajar Syahmi diangkat sebagai ikon muda, sebab dia macam ni, guys. Kita tolak ke tepi apa hasil yang dia telah hasilkan, iaitu filem Mael Tote, dan aku dah tengok filem yang dihasilkan. Honestly, pada aku suka cerita tu. Garapan dia kemas dan aku senang faham. So apa lagi yang aku nak? So untuk melihat sesebuah filem tu, pada aku konteks dia kena clear, dan dia berani mempertaruhkan pelakon-pelakon special. Kau faham tak maksud pelakon-pelakon special ni? Of course dia ada pelakon-pelakon yang orang-orang istimewa ni. So dia mengingatkan aku balik pada satu ketika dulu waktu aku belajar di Akademi Seni Kebangsaan. First skrip yang aku hasilkan, dan skrip ni pun tak pernah diterbitkan dan aku masih simpan sendiri. Skrip ni bertajuk I Wanna Go Home. So mengisahkan tentang 3 budak sindrom Down yang ketinggalan bas sekolah dan dia nak balik. So ini adalah first skrip aku, guys. Tapi sampai hari ni aku tak berani nak mengeluarkan hasil karya skrip ni, pasal aku sendiri takut nak guide atau handle orang-orang special ni, pasal susah, guys. Ini yang aku respect Syahmi, dia berjaya mengangkat golongan special ni, guys, dan dia bawa satu pembaruan yang sangat fresh pada aku. Pada aku, kita sebagai orang industri, kita kena support each other. Itu yang penting. Kita melihat daripada konteks yang lebih positif, sebab semua pengarah akan melalui satu proses permulaan, dan ini adalah permulaan yang baik untuk Syahmi bergelar seorang pengarah yang hebat. Aku yakin dia ada bakat, dan aku yakin dia boleh menghasilkan filem-filem yang lebih berkualiti in the future, insyaAllah. Cumanya dia kena berani untuk keluar daripada kotak fikiran dia yang biasalah, itu yang aku beranggapan kenapa Syahmi Sazli wajar diangkat sebagai ikon pengarah muda, kerana orang-orang macam dia tak guna duit 1 sen pun, duit Finas, guys. Dan kau tahu duit Finas ni duit kerajaan, kan. Dia menggunakan 300,000 tu duit dia sendiri, dan tak banyak pengarah kat Malaysia yang berani mengeluarkan duit sendiri, kan. Kebanyakan dia of course duit Finas lah, dan ada yang tak berjaya langsung. So itu yang lebih menyedihkan. So ini yang kenapa aku rasa aku nampak Finas nak angkat dia sebagai ikon pengarah muda, pasal hasil usaha titik peluh dia sendiri tanpa mengharapkan orang industri. Dan apabila filem dia meraih kejayaan yang luar biasa, ini satu perkembangan yang positif pada pendapat aku. Dan bila dia buat macam ni, dia boleh menggalakkan lebih banyak anak-anak muda kat luar sana yang mempunyai bakat dalam bidang pengarahan untuk buat benda yang sama. So kau bayangkan, daripada seorang YouTubers yang satu ketika dulu orang tak kenal dan orang tak nak kenal, sehingga hari ni dia berjaya meletakkan diri dia sebaris dengan pengarah-pengarah yang ada di Malaysia. Mungkin dia belum lagi menjadi pengarah yang terbaik, tapi kalau macam ni lah apa yang dia buat, kalau macam ni lah apa khas usaha dia, aku yakin dia boleh jadi seorang pengarah yang terbaik in the future. Dan aku percaya juga ramai pengarah atau orang-orang industri akan support dia. Kalau ada orang yang tak support, it's okay. Untuk Syahmi, kau tak perlu peduli kepada benda-benda atau komen-komen negatif, pasal benda-benda negatif ni hanya akan menarik kau jatuh. Think positif, buat apa yang kau telah plan, just buat, bro.
aku yakin kau boleh jadi pengarah yang bagus satu hari nanti. Cumanya of course bila kita buat satu benda yang kita suka, akan ada orang tak suka dengan apa yang kita buat. So sama juga, aku pun pernah lalui benda-benda macam ni. Proses pembelajaran itu harus bermula dengan sesuatu, dan dia telah melakukan sesuatu tu. Banyak aja orang minat nak jadi pengarah, tapi tak buat-buat pun. Hanya pandai berkata dan hanya pandai mengkritik. Dan tak banyak orang macam Syami kan. Dia berani bangun dan dia berani berusaha sehingga dia dapat apa yang dia dapat hari ni. 7 juta satu kejayaan yang luar biasa. Aku dulu masa dapat filem Jangan Pandang Belakang 7 juta, guys, happy gila time tu. Walaupun bukan duit aku. Ini apatah lagi duit dia sendiri, dan dia meraih kejayaan yang pada aku begitu sukses lah. So ini satu pengembangan yang positif, dan inilah aku rasa kenapa Syami Sazli wajar untuk diangkat sebagai ikon pengarah muda, pasal dengan sikap atau benda yang positif ni yang kita nampak ni, dia boleh menyumbangkan satu gerakan baru kepada anak-anak muda yang nak membuat filem sendiri. So inilah pendapat aku kenapa Syami wajar untuk diangkat menjadi ikon pengarah muda. So aku tak tahu adakah orang bersetuju dengan pendapat aku atau tidak, itu terpulang. Tapi aku sebagai seorang pengarah dan juga sebagai seorang yang pernah menjadi pengarah muda, ini adalah satu sudut pandangan yang positif yang kita harus terima. Dan kita kena bagi Syami peluang, guys. Bagi dia peluang dan ruang untuk dia berkarya, dan insya-Allah hasil dia akan jadi lebih baik nanti. Dan kalau orang tanya filem Mak Air Tote tu tak bagus ke, aku rasa bagus je, okey je. Sebab aku melihat dia daripada sudut pandangan yang positif. Kalau kau melihat dia daripada sudut pandangan negatif, maka negatif lah jadi dia. Sebab filem ni dia sangat subjektif kan. Kau tak boleh cakap filem ni betul, filem ni salah. Sebab dia tak ada sistem betul atau salah. Ini adalah pandangan visual daripada seorang pengkarya itu sendiri. Kalau itu apa yang dia ingin tunjukkan, maka itulah filem dia. So, siapa kita untuk mengkritik teruk, oh filem ni tak bagus, tak capai apa yang kita nak. So, kalau kita nak suatu apa yang kita rasa standard kita, buat sendiri. Banyak aku dengar orang-orang yang dekat luar sana yang sebut filem ni filem sampah, filem ni filem tak guna. So ini pendapat masing-masing, dan aku sebenarnya boleh je cakap macam tu, tapi kan benda tu tidak supportive. So aku lebih prefer melihat pada sudut pandangan yang lebih positif. So yes, untuk Bro Syami, kau dah buat satu benda yang sangat bagus. Keep moving forward. Pedulikan komen-komen negatif atau orang yang cuba menarik kau ke bawah. So just buat aja. Aku percaya ramai orang Malaysia akan support apa yang kau buat. So ini adalah aku punya pandangan, guys. Aku harap korang boleh terima pandangan aku. So kalau korang ada pandangan korang tersendiri, tak apa, korang komen kat bawah. Aku nak dengar, aku nak baca. Apakah pendapat korang tentang Syami Sazli? Adakah wajar dia diangkat menjadi ikon pengarah muda? Kalau tak wajar, kenapa? Mungkin ada orang cakap, oh sebab dia baru buat satu filem. Tak apa, guys, it's okay. Satu filem pun okay, pasal dia berusaha untuk buat sesuatu daripada orang yang langsung tidak berusaha. Dan Finas pasti akan ada sebab kenapa nak angkat dia jadi seorang ikon pengarah muda. So aku nampaklah apa yang cuba disampaikan kat sini. So yes, untuk video kali ni pendek je, sekadar pandangan aku, sebagai sekadar apa yang aku nak react kepada isu yang baru ni lah. Memandangkan aku pun pernah berada dalam industri, dan aku faham apa yang Syami lalui sebagai seorang pengarah muda yang baru nak buat filem, bukan orang industri. Confirm akan ada orang yang tak suka, dan confirm akan ada orang yang akan cuba hentam kita pada belakang. Pedulikan orang tu. Aku sendiri pun pernah kena ugut dulu, dan aku tak pernah peduli pun orang yang nak ugut aku dulu tu. Kalau aku dengar cakap orang tu, mungkin aku hari ni tak jadi seorang pengarah pun. So bro, buat je kerja kau. So thank you guys pada korang yang dah tonton video ni pada awal sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Aku doakan semoga korang panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kita jumpa untuk kita punya next video. Okay guys, stay safe. Bye. Assalamualaikum.